TV KPM. Hai, Assalamualaikum. Salam sejahtera kepada semua yang sedang menyaksikan Sukses SPM 2022 bersama saya, pengacara anda, Irfan Syahmi. Untuk hari ini sebenarnya murid-murid, kita akan belajar mata pelajaran pengajian kejuruteraan awam dan topik yang kita akan bawakan hari ini sangat dekat dalam kehidupan seharian kita. Jadi apa yang kita nak belajar? Kita saksikan dulu profil guru kita. Inilah dia guru yang akan bersama hari ini. Kita persilakan Cikgu Wahidan Wahab dari Sekolah Menengah Teknik Kuantan Pahang. Assalamualaikum Cikgu, apa khabar? Waalaikumsalam. Alhamdulillah sihat. Sihat ya Cikgu. Irfan mana Irfan? Hari ini mestilah sihat sebab Cikgu dekat sebelah. Dan pastinya Cikgu, kita bersama-sama dengan seorang jurubahasa Isyarat. Persilakan Cikgu Muhammad Bukhari Cik Hasan dari SK Pendidikan Khas Selangor Shah Alam Selangor. Terima kasih Cikgu bersama kami untuk episod kali ini. Jadi Cikgu, sebelum kita teruskan dengan topik pembelajaran kita, kita juga ada murid-murid Cikgu yang di dalam tadi sekarang ini. Apa kata kita perkenalkan mereka? Silakan. Okey, jadi 4 orang ni semuanya daripada kelas saya. Yang pertama atas sebelah kiri itu adalah Nurul Nadilah. Angkat tangan. Nurul Nadilah. Hai Nadila. Okey. Yang kedua Cikgu. Okey, yang kedua sebelah kanan atas tu adalah Syarul Afiq. Syarul Afiq angkat tangan. Hai Syarul. Okey. Yang sebelah kiri bawah tu adalah Anik Husaini. Hai Anik. Hai. Yang terakhir adalah Nur Bakis. Okey, nampaknya kita akan bersama dengan 2 ekor kumbang dan 2 kuntung bunga menemani kita untuk rancangan hari ini. Jadi Cikgu, kita dah tahu tadi, hari ini kita akan belajar mengenai mata pelajaran pengajian kejuruteraan awam. Tapi topik kita, apakah ia? Okey, pada hari ini saya akan berkongsi dan pelajar-pelajar akan mempelajari tentang sumber bekalan air di Malaysia. Kaedah pengambilan air daripada sungai ke loji rawatan air. Selepas tu kitaran hidrologi. Selepas tu akan belajar tentang proses rawatan air. Baik. Ada 9. Lepas tu kaedah agihan air, sistem pepaipan dan punca kehilangan air bukan hasil. Banyak yang kita nak belajar hari ini Cikgu. Jadi apa kata kita mulakan kelas kita hari ini, silakan. Okay, terima kasih Irfan. Sama-sama. Okay, jadi topik yang akan kita bincangkan pada hari ini adalah tajuk 2 dalam tingkatan 5, iaitu sistem bekalan air bersih. Kalau ikutkan tajuk dia ada 2 dalam ni, tapi saya akan cover untuk sistem bekalan air bersih sajalah. Jadi yang pertama pengenalan. Kalau cerita pasal bab air ni memang sangat dekatlah dengan kita. Betul. Okey, air ialah sumber semula jadi bumi yang paling berharga. Semua benda hidup memang bergantung kepada air. Air meliputi 75% daripada permukaan bumi dan badan manusia juga. Badan kita juga terdiri daripada 70% air. Air merupakan sumber yang mesti dilindung daripada sebarang bentuk pencemaran. Sumber bekalan air yang boleh didapati daripada sungai, tasik, air laut dan air bawah tanah. Jadi untuk air bawah tanah ni, air mata air pun termasuklah dalam air bawah tanah. Air digunakan untuk pelbagai kegunaan, antaranya kegunaan domestik atau kegunaan seharian. Maksud dia di rumah lah. Lepas tu kita ada guna untuk pertanian, industri, jana kuasa elektrik dan air juga digunakan untuk di kawasan rekreasi. Contoh kita buat tasik buatan semua kan. Betul. Okey, seterusnya ini adalah sumber bekalan air di Malaysia ada 4, iaitu sungai, tasik, laut dan air bawah tanah. Jadi kalau kita lihat sungai kita tu daripada keadaan macam tu kan, macam keruh, kita akan kita akan bersihkan dia di loji rawatan air dan dia akan melalui 9 proses. Selepas ni kita akan lihat. Boleh Cikgu. Okey, seterusnya mengenai kitaran hidrologi. Kitaran ni maksud dia benda tu akan berpusing lah.
kan? Macam recycle jugalah. Kitaran hidrologi ditakrifkan sebagai proses kitaran air yang berlaku dari permukaan bumi, iaitu sungai, laut dan tasik ke atmosfera dan kembali semula ke bumi. Jadi dia daripada bumi naik atas, dia kembali balik semula ke bumi, kan? Kitaran air terjadi apabila air dari permukaan bumi seperti lautan, sungai dan tasik tersejap menjadi wap air dan naik ke atmosfera. Wap air itu akan melalui proses pemeluapan menjadi titisan air yang membentuk kumpulan awan, dan apabila mencapai takat tepu, wap air akan turun semula ke permukaan bumi dalam bentuk curahan iaitu air hujan ataupun salji. Ini adalah rajah bagi kitaran hidrologi. Kalau kita lihat kat sini, mula-mula air daripada sungai dan laut. Okey. Dia akan berlaku proses penjejatan pada waktu panas. Dia akan naik ke atas. Selepas itu berlaku pemeluapan dalam awan. Dan apabila awan dah terlalu berat, dia akan turun menjadi curahan. Curahan ni hujan lah. Dia akan turun ke 3 tempat lah, sama ada air hujan jatuh pada daun pokok, ataupun dia menyusup penyusupan masuk dalam tanah, ataupun kalau di atas bukit dia tak boleh nak masuk sebab bukit selalu batu, kan. Dia panggil air larian permukaan. Jadi daripada bukit dia akan turun ke bawah. Dan semuanya akan masuk balik dalam sungai ataupun masuk balik dalam laut dan berlaku kembali proses penjejatan. Jadi kitaran tadi dari bumi ke bumi balik. Kitaran. Okey, seterusnya kita lihat dekat sini ada soalan yang pertama di bahagian A lah. Jadi kalau bahagian A SPM ni, maknanya dia soalan dia isi tempat kosong lah. Kalau bahagian B soalan isi, kan. Betul. Jadi soalannya nyatakan 4 sumber bekalan air. Jadi kita bagilah, sebab kebetulan ada 4 jawapan, kita minta seorang satu lah kot. Seorang satu? Seorang satu. Boleh. Berjawab. Jadi siapa nak mulakan perbincangan kita untuk soalan contoh 1 bahagian A ni? Boleh angkat tangan? Saya mulakan. Okey, Anik, silakan. Jawapan yang pertama, air laut. Air laut. Okey. Betul. Kita simpan dulu, cikgu. Kita simpan kita dulu. Nanti kita lihat jawapan. Yang kedua, siapa nak jawab? Balkis. Okey, silakan Balkis. Jawapan kedua, sungai. Sungai. Okey, terima kasih. Yang ketiga, siapa nak jawab? Saya. Syarul Afiq. Tasik. Tasik. Okey, yang terakhir mungkin daripada saudari Nadila. Yang keempat ialah air bawah tanah ataupun yang kita panggil air mata air. Air mata air. Okey, cikgu. Cuba cikgu terangkan betul ke salah jawapan yang cikgu ni? Jadi semua jawapan 4 orang pelajar saya itu memang betul lah. Jadi kalau kita lihat memang jawapan dia air laut, sungai, tasik dan air bawah tanah lah. Okey, itu soalan pertama dan jawapan yang telah diberi oleh murid-murid cikgu. Cikgu Irfan ada soalan. Kita ada 4 sumber bekalan air di Malaysia, tapi yang paling utama sekali digunakan sebagai sumber apakah ia, cikgu, di Malaysia? Okey, kalau ikutkan daripada 4 tu air sungai lah. Air sungai. Yang paling banyak kita gunakan untuk dirawat di loji rawatan air untuk diagihkan kepada pengguna. Okey. Sebab mungkin dari segi geografi negara kita pun banyak sungai, cikgu, kan? Ya, betul. Memang negara kita memang banyaklah sungai. Boleh dikata setiap negeri ada sungai. Betul, kalau di betul. Pahang tu sungai Pahang, kan. Kalau di Perak sungai Perak, kan. Sebab itulah kita sebagai masyarakat di Malaysia ni kena sama-sama jaga kebersihan sungai kita. Ya, sebab betul. itu adalah sumber bekalan yang kita perlu dapatkan setiap hari. Baik, terima kasih cikgu atas penjelasan di segmen ini. Jadi jom kita berhenti berehat seketika. Kembali selepas ini tentunya dalam Didik TV KPM. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Inilah dia sukses SPM 2022 dengan topik kita bekalan sumber air untuk mata pelajaran pengajian kejuruteraan awam, dan pada kali ini kita akan sama-sama belajar berkenaan dengan proses rawatan air. Jadi cikgu, silakan. Okey, jadi kita akan teruskan mengenai proses rawatan air. Jadi dalam proses rawatan air ada 9 proses. Baik. Bermula daripada proses penyaringan. Maknanya dia sebelum proses penyaringan tu kita akan buat pengambilan
dari sumber air. Yang 4 tadi, cikgu. 4 tadi, daripada sungai, laut, tasik ataupun air bawah tanah. Dan kita akan daripada loji rawatan air itu kita akan ambil dan kita akan lakukan proses yang pertama, iaitu proses penyaringan. Okey. Selepas proses penyaringan, air akan melalui proses pengudaraan, selepas tu pembauran kimia, selepas tu pengentalan dan penggumpalan, pengenapan, penapisan, pembasmian kuman dan penyesuaian pH, dan akhir sekali pemfluoridaan. Okey, lepas tu barulah air akan masuk dalam tangki simpanan air jernih dan selepas tu barulah dia akan diagihkan kepada pengguna. Jadi kalau ikut pada rajah ni, ni adalah rajah di loji rawatan air lah. Bermula daripada pengambilan air di sungai ni. Sungai contohnya. Dia akan masuk melalui muka sauk. Kebuk Kesik, ini proses penyaringan. Lepas tu pengudaraan, pembauran kimia, pengentalan dan penggumpalan sehinggalah yang terakhir sekali penyesuaian pH. Cikgu nak tanya, berapa lama tempoh untuk rawatan air ni sebenarnya, cikgu? Okey, selalunya kita ambil masa lebih kurang dalam sehari atau 2 hari lah untuk dia melalui proses semua ni. Bergantung pada keadaan air jugalah. Kalau air sangat kotor, mungkin dia ambil masa sampai seminggu. Tapi kalau air tak berapa kotor, mungkin dalam masa 2-3 hari dah bersih lah. Okey, jadi sekarang ni kita lihat soalan. Contoh 2, soalan bahagian A. Okey, rajah di bawah menunjukkan sebahagian carta alih dan proses rawatan air. Lengkapkan carta alih itu. Jadi kalau lihat yang pertama tu, dia letak pengudaraan. Dia bagi tahu sebahagian carta alih itu, maksud dia bukan bermula daripada penyaringan lah, ataupun 99 proses. Dia ambil dah pengudaraan. Okey, jadi sekarang ni kita minta murid-murid untuk jawab seorang satu jawapan. Maknanya cikgu mereka kena sambung dari pengudaraan tu kena sambung proses yang seterusnya. Okey. Jadi murid-murid semua, siapa nak mulakan? Saya dulu. Okey, silakan. Okey, untuk A ialah proses pembauran kimia. Okey. Kita simpan dulu. Siapa nak jawab untuk B pula? Angkat tangan. Saya. Silakan, Ani. Untuk B, pengentalan dan penggumpalan. Okey, kita simpan jawapan itu. Yang ketiga C. Balkis. Jawapan nombor 3, pengenapan. Pengenapan. Okey, yang terakhir pastinya Syarul Afiq, silakan. Penapisan. Penapisan. Okey, cikgu. Kita lihat jawapan mereka, jadi kita betul lihat atau salah. Jawapannya. Jadi memang apa yang murid-murid bagi tahu tu memang betul lah. Jadi A, pembauran kimia, B, pengentalan dan penggumpalan, C, pengenapan dan D, penapisan. Baik. Fokuslah mereka, cikgu, hari ini. Terima kasih dan tahniah apa yang ucapkan. Kita lihat, cikgu, satu persatu prosesnya. Silakan. Jadi sekarang ini kita akan lihat setiap daripada proses rawatan air bermula daripada proses penyaringan. Jadi kaedah pengambilan air ke loji rawatan terbahagi kepada 2, iaitu melalui muka sauk ataupun pam. Air perlu melalui penyaring kasar, penyaring halus dan kebuk kesik. Tujuannya untuk mencegah bahan-bahan seperti sampah sarak, serpihan kayu, plastik, pasir daripada memasuki kebuk pengepaman yang boleh merosakkan peralatan mengepam. Cikgu, saya nak tanya, kebuk kesik itu macam mana, cikgu? Okey, jadi sekarang ni air ni first kali mula-mula dia akan melalui penyaring kasar. Kalau perasan kat sini penyaring kasar, besi-besi yang diletak tu agak jauh. Tetapi bila penyaring halus, besi-besi tu lagi rapat. Jadi dekat sini kalau ada sampah-sampah yang besar, dia tersekat sini kayu-kayu kan. Jadi yang ni kalau sampah-sampah kecil dia akan tersekat kat sini. Lepas penyaring kasar barulah dia akan melalui kebuk kesik. Kebuk kesik ni sebenarnya dia nak cegah atau nak tahan pasir daripada masuk dalam loji rawatan air tu. Sebabnya loji ni dia guna pam. Kalau pasir masuk dalam pam, nanti pam tu rosak. Dia tak boleh nak melakukan proses rawatan air. Maksudnya, cikgu, kebuk kesik ni lebih kurang macam penapis jugalah, cikgu? Dia semua tu penapis. Cuma yang kebuk kesik tu dia nak tahan pasir daripada masuk dalam loji rawatan air tu. Baik, terima kasih, cikgu. Okey, seterusnya kita lihat proses yang kedua, iaitu proses pengudaraan. Dalam proses ini air dicampurkan dengan udara di ruang pengudaraan yang akan meningkatkan kandungan oksigen terlarut dalam air. Maksud dia nak masukkan
oksigen dalam air. Jadi kenapa dia masukkan? Kita lihat tujuan. Tapi sebelum tu terdapat 4 jenis pengudaraan, iaitu pengudaraan percik, pengudaraan terjun, pengudaraan dulang bertingkat dan pengudaraan resapan. Jadi kalau dekat loji air ni satu je lah daripada 4 tu. Okey, tujuannya sebab apa? Untuk menambahkan rasa segar pada air, membuang rasa atau bau yang kurang menyenangkan dan mengoksidangkan bahan larut besi dan mangan kepada bentuk oksida besi dan mangan tidak larut. Jadi tujuan utama dia untuk membuangkan rasa atau bau yang kurang menyenangkan lah. Jadi kita lihat ini adalah salah satu contoh jenis pengudaraan di loji rawatan air. Yang ini adalah contoh jenis pengudaraan terjun. Tadi ada 4 kan? Yang ini dia yang terjun lah. Okay, seterusnya proses ketiga iaitu proses pembauran kimia. Bahan kimia iaitu aluminium sulfat ataupun ferrik klorida ataupun ferrik sulfat akan dicampurkan ke dalam air. Tujuannya untuk menyediakan ejen pengintalan bagi memerangkap bendasi mikro yang terdapat di dalam air. Jadi tujuan dia letak aluminium sulfat ni supaya semua kotoran tu dapat dikumpulkan. Macam bukukan lah. Okey, yang keempat, proses yang keempat itu proses pengintalan dan penggumpalan. Jadi mula-mula dia proses pengintalan dulu. Proses pengintalan ialah pembentukan partikel halus kepada bahan berbuku halus. Proses penggumpalan ialah proses penyatuan bahan berbuku halus kepada bahan berbuku yang lebih besar. Jadi semua kotoran tu semasa proses pengintalan dia akan jadi bahan berbuku, katalah besar penumbuk kita lah. Contohnya berbuku halus kan. Jadi proses penggumpalan pula bahan berbuku yang besar penumbuk dia akan bercantum jadi besar. Jadi besar dan dia akan terenap nanti dekat proses yang kelima. Jadi dalam proses perenapan, bahan berbuku yang terbentuk daripada proses penggumpalan akan dienapkan oleh tarikan graviti di dalam kolam perenapan. Itu yang saya kata tadi. Bila dia dah bahan berbuku tu besar, dia berat, jadi dia akan terenap dalam kolam perenapan. Barulah dia akan pergi ke proses yang seterusnya. Tujuan proses perenapan untuk mengurangkan pepejar terampai di dalam air. Maksud dia, masa proses ni kita lihat di kolam perenapan ni, bahagian permukaan atas kolam tu dah tak nampak dah kotoran. Semua dah turun ke bawah dah. Semua dah jadi bahan berbuku. Okey, seterusnya ini adalah contoh proses pengintalan dan penggumpalan. Kalau kita lihat dekat sini, air ni dia akan bergerak kiri kanan. Kan? Dia bergerak kiri kanan macam tu. Sampailah dekat hujung ni nanti air dah semakin bersih. Kalau nampak ni macam buih-buih ni kan. Ini adalah, kalau bahasa ini kita panggil flok. Buih-buih kotoran. Baik. Itu adalah selepas berlakunya proses pengenapan, cikgu ya? Ya. Okey. Selepas ni dia akan berlaku proses pengenapan. Okey, seterusnya proses penapisan. Air akan melalui media penapis iaitu pasir dan batu kerikil. Tujuannya untuk menyingkirkan bahan terampai yang tidak terenap semasa proses pengenapan. Jadi sekarang ni dalam proses penapisan ni, dia macam kolam juga. Air tu mesti jatuh dalam kolam penapisan tu. Dia ada letak 2 lapisan. Lapisan pasir, bawah dia lapisan batu kerikil. Maksud dia, air kena telus tu melalui pasir dan turun ke batu kerikil. Jadi bila selepas proses penapisan ni, sebenarnya air dah memang sangat bersih. Dah bersih dah lah. Macam kita lah, air penapis air kat rumah kita kan. Betul. Kita asingkan sebenarnya ada 2 jenis filter, cikgu. Jadi bila air tu dapat telus daripada filter penapis tu, dia akan bersih. Kita akan dapat air yang bersih lah. Okey, proses ketujuh iaitu proses pembasmian kuman. Klorin dalam bentuk pepejar, cecair atau gas dimasukkan ke dalam air dengan kepekatan 1 hingga 3 mg per liter. Tujuannya untuk menghapuskan bakteria yang bahaya. Memanglah dalam sungai macam-macam lah, kadang-kadang ada bangkai haiwan semua kan. Jadi air kalau tak bersih nanti mungkin menyebabkan penyakit taun lah selalunya. Jadi itu sebab kita letak klorin. Okey, ini adalah gambar proses penapisan. Kalau lihat sini, ni yang saya kata ni, dalam kolam penapisan ni, air akan masuk dalam ni dan kita tak nampak ni, bawah ni ada lapisan pasir dengan batu kerikil. Baru dia boleh telus tu, baru dia pergi ke proses yang seterusnya. Ya, dah nampak air tu dah nampak bersih kan? Dah bersih, dah jernih dah cikgu. Dah jernih dah. Okey, seterusnya kita akan melalui proses yang ke-8 iaitu proses penyesuaian pH. Kapur atau bikarbonat dicampurkan ke dalam air untuk mendapatkan nilai pH yang neutral. Jadi kalau kita lihat daripada proses tadi, banyak asid ke alkali yang diletakkan dalam air, dicampur dalam air? Dia banyak asid kan? Asid, cikgu. Jadi untuk meneutralkan pH selalu 7 kan? 7, itu sebab dia letak kapur. Kapur ni dia alkali. Jadi baru pH dia 7, baru dia neutral. Seimbang, cikgu. Seimbang.
Okey, dan proses yang terakhir sekali adalah proses pemfluoridaan. Bila kata fluorida ni kita dah tahu dah pasal gigi dah kan. Gigi, betul. Bahan kimia sodium fluorida dicampurkan ke dalam air dengan kepekatan antara 0.4 hingga 0.6 mg per liter. Tujuannya untuk membantu menjaga kesihatan gigi terutama dalam kalangan kanak-kanak. Okey, ini adalah jenis-jenis tangki simpanan. Selepas air ini dah melalui proses ke-9, dia akan dimasukkan ke dalam 3 tangki lah. Yang pertama, dia akan masuk tangki simpanan loji. Lepas tu, daripada tangki simpanan loji, dia akan disalurkan ke tangki pengimbang. Jadi tangki pengimbang ni dia besar, selalunya ada dekat atas bukit kan. Lepas tu barulah dia masukkan ke tangki perkhidmatan. Saya ingat Irfan ada juga lihat ni kan, biasa tangki perkhidmatan. Biasa. Kalau di sekolah teknik Kuantan, sekolah menengah teknik Kuantan, dia jenis tangki segi empat. Segi empat. Itu memang kita nampak di sekolah cikgu. Biasa memang segi empat. Okey, seterusnya kita pergi kepada soalan. Soalan contoh ketiga, bahagian A. Berikut adalah sebahagian dari proses rawatan air yang tidak mengikut urutan yang betul. Tulis 1, 2, 3 dan 4 mengikut urutan yang betul pada petak disediakan. Jadi empat petak, jadi kita minta murid seorang satu lah. Seorang satu juga. Jawapan. Kena buat sama-sama. Itulah kesatuan murid-murid dari Sekolah Menengah Teknik Pahang. Okey, kita mulakan dengan yang pertama, pembasmian kuman. Nombor berapa? Silakan. Pembasmian kuman nombor 3. Nombor 3. Okey, kita terima dulu. Yang kedua, pengenapan. Nombor berapa? Saya. Silakan Syarul. Pengenapan nombor 1. Okey, 3, 1. Okey, penyesuaian pH. Nombor berapa pula? Okey, penyesuaian pH ni last sekali lah nombor 4. Okey. So maknanya cikgu 3, 1, 4, 2. Macam mana? Irfan dah confused dah. Yang terakhir, yang terakhir, penapisan? Untuk penapisan adalah langkah yang kedua. Betul lah tu. Okey, kita lihat jawapan yang sebenar. Jadi kita lihat jawapannya. 3, 1, 4, 2. Jadi betul lah tu. Maknanya kita mulakan dengan pengenapan cikgu. Lepas tu penapisan. Ini adalah contoh soalan urutan. Urutan ni maksudnya dia kena betul lah. Tak boleh terbalik cikgu. Kalau tak rugi markah kat situ. Okey, kita lihat pula soalan yang berikutnya. Okey, seterusnya soalan contoh 4 bahagian A. Nyatakan 4 jenis pengudaraan. Siapa nak jawab? Saya. Silakan, Yang pertama, percik. Okey, pengudaraan percik. Okey, yang kedua? Yang kedua, jenis pengendaraan terjun. Terjun. Okey, baik. Yang ketiga pula? Yang ketiga, dulang bertingkat. Dulang bertingkat cikgu? Ya, betul. Okey. Yang terakhir silakan Nadila. Yang terakhir ialah resapan. Resapan. Kita lihat cikgu jawapannya, silakan. Kita lihat jawapan. Okey, ada 4. Percik, terjun, dulang bertingkat dan resapan. Jadi kalau ikut dalam jawapan, kedudukan tu tak kisahlah. Betul. Dia bukan macam yang urutan tadi. Urutan tu mesti betul lah. Ikut urutan. Tapi yang ni dia tak kisah. Kadang letak resapan yang pertama pun tak ada masalah. Okey, seterusnya. Okey, contoh soalan kelima bagi A. Penyataan di bawah adalah proses bagi rawatan air bersih. P. Mengurangkan pembejat terampai dalam air. Q. Mengurangkan rasa atau bau dalam air. R. Mencegah bernasib kasar daripada memasuki loji. Dan S. Mengurangkan masalah gigi kepada pengguna. Nyatakan setiap proses itu. Jadi 4 juga. Jadi kita minta murid untuk jawab. Seorang kita satu. mulakan dengan huruf P dulu. Silakan murid-murid cikgu. Huruf P, pengenapan. Okey, P untuk pengenapan. Baik, kita lihat Q pula. Silakan. Siapa nak jawab Q? Okey, untuk Q pula ialah pengudaraan. Pengudaraan, mengurangkan rasa bau dalam air. Okey. Boleh terima. R pula, silakan. Untuk R, penyaringan. Penyaringan. Okey, S. Syarul. S, pemfluoridaan. Kita lihat juga jawapan mereka. Okey, kita lihat jawapannya. Okey, betul lah. Yang P, pengenapan, Q, pengudaraan, R, penyaringan dan S, pemfluoridaan. Macam senang ni soalan untuk mereka cikgu. Okey, ada lagi satu soalan. Semua tersenyum di situ. Baik, kita lihat pula soalan yang terakhir untuk segmen kali ini. Silakan. Okey, soalan contoh 6 bahagian A, nyatakan 3 jenis tangki 3 simpanan. je kali ni, bukan 4. Silakan, siapa nak jawab? Okey, Nadila. Okey,
Yang pertama ialah tangki simpanan loji. Tangki simpanan loji. Okey, yang besar tu. Yang seterusnya, silakan. Saya. Kisah Syarul, silakan. Tangki pengimbang. Pengimbang. Okey. Kita silakan Balkis pula. Tadi dah kat tangan dah. Merajuk dia tak boleh jawab tadi. Yang ketiga, tangki perkhidmatan. Tangki perkhidmatan. Okey, kita lihat cikgu. Okey, jawapan. Okey, betul tiga-tiga jawapan tu iaitu tangki simpanan loji, tangki pengimbang dan tangki perkhidmatan. Jadi dalam soalan ni pelajar jangan terkeliru takut nanti dia bagi tahu pasal bentuk tangki perkhidmatan kan. Betul juga yang silinder. Silinder Okey. segi empat dengan tu kan. Okey. Baik, itulah dia perkongsian Cikgu Wahidan dan murid-murid dari Sekolah Menengah Teknik untuk segmen kali ini. Jadi jom kita berhenti berehat dulu. Kembali selepas ini tentunya untuk sukses SPM 2022. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Baiklah, anda sedang menyaksikan Sukses SPM 2022 dengan mata pelajaran pengajian kejuruteraan awam dengan topik kita pada hari ini, sistem bekalan air bersih. Dan pastinya cikgu, kita nak tahu juga bagaimana air ini diagihkan sebenarnya. Silakan cikgu. Okey, jadi kita akan sambung sekarang ni iaitu kaedah agihan air. Jadi kaedah agihan air ni kita nak lihat macam mana air diagihkan sampai kepada pengguna. Jadi kaedah agihan air ini terbahagi kepada 3 kaedah, iaitu yang pertama kaedah agihan air secara graviti, yang kedua kaedah agihan air secara pam, dan ketiga kaedah agihan air secara pam dan takungan. Jadi kita lihat yang pertama dulu iaitu kaedah agihan air secara graviti. Tangki pengimbang berada lebih tinggi dari kawasan bekalan. Jadi kalau kita lihat ni, tangki pengimbang berada di atas bukit lah. Di atas bukit, okey. Kawasan bekalan atau pengguna berada di bawah bukit. Jadi kelebihan dia, air akan disalurkan kepada pengguna secara graviti. Maksud dia memang tak guna pam lah. Maksud dia graviti ni maksud dia benda atas dia turun ke bawah. Ke bawah, betul. Okey, kaedah ini menjimatkan kos operasi dari segi penyelenggaraan pam dan kos penggunaan bekalan elektrik kerana tidak menggunakan pam. Memanglah. Cuma kekurangan dia, aras ketinggian yang berbeza boleh menyebabkan tekanan dalam pipe menjadi terlalu tinggi. Maksud dia, kalau tangki pengimbang berada sangat tinggi daripada kawasan pengguna, makna dia tekanan di dalam pipe itu tinggi. Apabila tekanan tinggi yang berlaku akan menyebabkan pipe mudah rosak. Maksud dia, pipe mudah untuk pecah lah. Okay, jadi yang kedua, kaedah yang kedua iaitu kaedah agihan air secara pam. Kawasan bekalan berada lebih tinggi dari tangki pengimbang. Maksud dia, dia terbalik. Tadi ni tangki pengimbang berada atas, lebih tinggi daripada kawasan pengguna kan. Ini sekarang ni kawasan pengguna berada lebih tinggi daripada tangki pengimbang. Terbalik daripada tadi lah. Kelebihan dia, air dapat dibekalkan ke kawasan yang lebih tinggi. Maksud dia, air ni akan dipam menggunakan pam kan. Jadi macam mana air itu nak ditolak ke atas, dia akan guna pam lah. Jadi kekurangan dia, pengagihan air akan terjejas sekiranya bekalan elektrik terputus. Sebab dia menggunakan sepenuhnya pam kan. Lepas tu memerlukan kos yang tinggi dalam penyelenggaraan pam. Maksud dia, bila pam digunakan setiap masa akan menyebabkan pam rosak. Dan memerlukan kos untuk membaiki. Kena ganti pula kan. Okay. Semasa permintaan air rendah, selalunya waktu malam lah, tekanan di dalam pipe akan menjadi tinggi dan menyebabkan kerosakan pada pipe. Jadi waktu malam, bila pengguna tak guna, jadi tekanan dalam pipe jadi tinggi lah. Dan yang terakhir, pemantauan berterusan diperlukan bagi memastikan pam sentiasa dalam keadaan optimum. Jadi seterusnya yang ketiga iaitu kaedah agihan air secara pam dan takungan. Jadi dia yang tadi ni tak guna pam. Yang pertama, yang kedua guna pam kan. Yang ni dia combine dua-dua. Gabungkan dia dua-dua. gabung Pam dua-dua. dengan takungan. Pam dan takungan. Okey, jadi dalam pam dan takungan ni sebahagian air akan dipam ke kawasan agihan dan sebahagian lagi akan dipam dan sebahagian air dipam ke tangki perkhidmatan. Maksud dia, pam akan mengagihkan dua tempat lah, ke kawasan pengguna dan ke tangki perkhidmatan. Semasa waktu permintaan tinggi, maksud dia waktu siang, kawasan agihan akan mendapat air dari tangki pengimbang dan tangki perkhidmatan. Maksud dia, semasa waktu puncak, waktu siang,
air akan diagihkan kepada pengguna dengan dua cara, iaitu melalui tangki pengimbang dan melalui pam. Semasa waktu permintaan rendah, iaitu waktu malam, pam tidak berfungsi kerana kawasan agihan mendapat air dari tangki perkhidmatan saja. Maksud dia waktu malam pam berehat. Mana dia air hanya kita dapat, pengguna akan dapat daripada tangki perkhidmatan je. Maksud dia secara graviti je. Okey, dari atas ke bawah je. Jadi pam tak berfungsilah. Sekiranya tiada elektrik, kawasan agihan mendapat air dari tangki perkhidmatan secara graviti. Maksud dia kalau air elektrik tak ada, air masih didapati daripada tangki perkhidmatan secara graviti kan. Lepas tu kaedah yang menjimatkan kerana pam tidak berfungsi setiap masa. Maksud dia untuk berlaku pam rosak tu sangat rendah lah berbanding dengan secara pam tadi. Okey, seterusnya sistem perpaipan. Satu rangkaian paip perlu dipasang bagi tujuan pengagihan air kepada pengguna. Sistem perpaipan terdiri daripada rangkaian paip dan injap. Rangkaian paip mempunyai 3 jenis, iaitu paip utama, paip cawangan dan paip cabang. Paip utama membawa bekalan air dari loji rawatan air ke kawasan perumahan. Paip cawangan, paip yang disambung dari paip utama untuk diagihkan air ke kawasan perumahan. Paip cabang, paip yang disambung dari paip cawangan terus ke kawasan rumah. Jadi sekarang ni macam mana air boleh sampai kepada kita, kepada pengguna? Dia mesti melalui 3 paip, iaitu mula-mula paip utama, lepas tu paip cawangan dan last sekali barulah paip cabang. Paip cabang tu yang datang ke rumah kita lah. Okey, injap. Injap berfungsi untuk mengawal atau menghentikan kadar aliran air, melepaskan udara yang terperangkap dalam paip dan membuang kotoran dan meimbangi tekanan di dalam paip. Itu adalah fungsi injap lah. Okey, seterusnya sistem perpaipan. Terbahagi kepada 3, iaitu yang pertama sistem hujung mati, yang kedua sistem grid dan ketiga sistem jejarian. Jadi kita lihat satu persatu. Mula-mula sekali sistem hujung mati. Semua hujung paip tidak bersambung dan berlakunya enapan di hujung paip atau pencemaran pada air. Yang kedua, tekanan paip adalah tidak sekata. Maksudnya tekanan paip di kawasan perumahan ni lain-lain. Rumah yang duduk dekat dengan paip utama, dia mempunyai tekanan yang tinggi. Kalau yang jauh daripada paip utama, tekanan dia rendah. Maksudnya tekanan tak sekata. Lepas tu, air mengalir satu arah saja. Tekanan paip tidak dapat ditingkatkan sekiranya berlaku kebakaran. Pengguna yang berada selepas kawasan kebocoran paip akan mengalami gangguan bekalan air. Maksud dia, katalah berlaku paip pecah kat sini kan. Jadi air itu nak bergerak ke depan lagi. Jadi kawasan yang selepas daripada kebocoran itu tak dapat air. Tak dapat air. Jadi itu dia punya kekurangan lah. Jadi kita lihat sistem yang kedua, iaitu sistem grid. Kalau yang tadi ni, kalau lihat keadaan rumah dia agak berselerak ataupun tidak tersusun untuk sistem hujung mati ni kan. Tapi kalau sistem grid ni macam di kawasan perumahan yang tersusun. Jadi kita akan guna sistem grid. Semua hujung paip bersambung dan tidak berlaku enapan di hujung paip ataupun berlaku pencemaran pada air tidak berlakulah. Lepas tu tekanan paip adalah sekata, maksud dia rumah yang duduk dekat paip utama atau jauh pun semuanya tekanan dapat sama. Okey, yang ketiga, air mengalir semua arah. Lepas tu tekanan paip dapat ditingkatkan sekiranya berlaku kebakaran. Hanya sebilangan kecil sahaja yang mengalami gangguan bekalan air sekiranya berlaku kebocoran pada paip. Jadi sistem ni memang banyak kelebihan lah. Tapi sistem ni digunakan, sistem grid digunakan di kawasan perumahan yang tersusun. Contohnya macam taman-taman cikgu taman-taman memang kita guna sistem grid. Okey. Cikgu nak tanya, tadi cikgu terangkan bahawa hanya sebilangan kecil saja yang akan mengalami gangguan bekalan sekiranya berlaku kebocoran paip. Apa yang menolong untuk mereka dapat air tu cikgu? Bagi soalan Irfan ni. Okey, jadi kita bagi contohlah. Katalah dekat sini. Okey, dekat sini berlaku paip pecah. Kan? Berlaku kebocoran paip. Jadi sekarang ni, kalau ikut sistem hujung mati tadi, kawasan selepas daripadanya tu tak dapat air kan? Betul. Tetapi dalam sistem grid ni, sebab dia yang ni, air mengalir semua arah. Semua arah maksud dia, air ni dia datang sini, lepas tu bila dia tak boleh lalu sini, dia akan patah balik ke belakang, dia pergi ke rumah orang ni pula. Okey. Baik, kalau yang tadi tu satu arah saja. Tak boleh. Maksudnya air kalau berlaku kebocoran paip, orang yang berada selepas kebocoran paip tu tak dapat air. Yang ni dia sebab tu, kalau kita lihat tadi kan, yang sistem hujung mati ni air mengalir satu arah saja. Maksud dia pergi situ dia terus stop. Tapi air mengalir semua arah ni, dia kalau berlaku apa-apa dia akan patah balik. Okey. Faham cikgu? Terima kasih. Okey, seterusnya yang ketiga iaitu sistem jejarian. Okey, yang ni kita banyak guna di bangunan bertingkat. Contohnya kondominium, apartmen kan.
Jadi memang kita akan guna sistem jejarian. Air dialirkan dari tangki simpanan dan tangki perkhidmatan secara berjejarian ke kawasan bekalan. Tekanan air adalah sekata. Bekalan air tidak terjejas sekiranya berlaku kerosakan atau kerja penyelenggaraan pada paip. Sesuai digunakan pada bangunan bertingkat seperti rumah flat, kondominium ataupun apartmen lah. Okey, jadi yang ni pun sama. Air yang mula-mula datang tu daripada paip utama akan melalui paip cawangan dan dia akan isi di tangki perkhidmatan atas bangunan. Daripada situlah baru dia turun ke semua rumah melalui paip cabang. Cikgu, ada yang kata kalau duduk rumah kondominium ni, kalau orang di tingkat atas akan dapat air yang banyak, tapi kalau kat bawah tak dapat air. Macam mana cikgu? Oh, kalau ikutkan tak sepatutnya berlaku macam itulah. Sebabnya tangki perkhidmatan yang ke atas tu kan air tu turun secara graviti. Maksud dia sepatutnya semua pengguna akan dapat tekanan yang sama. Okey, mungkin ada masalah lain cikgu mungkinlah. Baik, terima kasih cikgu. Okey, seterusnya yang ni adalah punca kehilangan air bukan hasil. Maksud dia kenapa berlakunya kehilangan air. Kan? Jadi yang pertama adalah punca kehilangan air bukan hasil semasa proses pembagian kepada kawasan bekalan ialah yang pertama kehilangan fizikal. Maksud dia kehilangan air lampai merupakan punca utama disebabkan oleh kebocoran paip pecah, limpahan kolam dan tangki air perkhidmatan. Okey, yang pertama adalah disebabkan oleh paip pecah kan. Okey, yang kedua kehilangan komersial. Kehilangan yang berpunca daripada meter pengguna yang kurang tetap seperti terkurang catat, kesilapan pengalihan data dan sambungan tidak sah dan kecurian air. Itu kehilangan komersial. Dan ketiga, penggunaan sah yang tidak dibilkan. Air yang digunakan oleh operator air untuk pencucian saluran paip, memadam kebakaran, air yang dibekalkan kepada pengguna semasa gangguan bekalan, dan air yang diberikan percuma kepada setengah kawasan pengguna seperti tempat ibadat dan badan kebajikan. Jadi penggunaan sah yang tidak diberikan maksud dia contohnya ada kita gunakan air contoh di rumah ibadat, contoh di masjid. Jadi pihak air ni dia bagi macam percuma lah. Okey, seterusnya kita pergi kepada soalan, contoh soalan yang ketujuh bahagian A. Nyatakan 3 kaedah agihan air kepada pengguna. Ini 3. Kita perlukan 3 murid cikgu Kita perlukan 3 murid. Baik, silakan. Siapa nak mulakan dulu memberi jawapan soalan yang pertama? Saya. Okey, silakan Syarul. Secara graviti. Secara graviti. Okey, terima kasih. Yang kedua, silakan. Saya. Balkis. Kaedah agihan air secara pam. Pam. Okey, graviti pam. Yang ketiga. Saya. Anik Husaini, silakan. Untuk yang ketiga ialah secara pam dan takungan. Pam dan takungan. Oh, gabungan tadi. Kita lihat cikgu betul atau salah? Okey, kita lihat. Jadi ketiga-tiga jawapan yang murid berikan tu betul lah. Yang pertama secara graviti, yang kedua secara pam dan yang ketiga secara pam dan takungan. Jadi kedudukan jawapan tu tak kisahlah. Yang sebab pertama bukan soalan urutan, bukan soalan urutan. Okey, seterusnya soalan contoh 8 bahagian A. Nyatakan 3 jenis sistem perpaipan bagi bekalan air bersih. Ingat lagi tak? Rasanya mereka fokus tadi. Catat, ambil nota semua. Okey, kita mulakan dengan yang pertama. Silakan. Okey, saya mulakan sebab saya tak jawab soalan tadi. Okey. Dia nak menang juga tu. Silakan. Okey, yang pertama ialah sistem hujung mati. Okey, sistem hujung mati. Terima kasih. Nadilah, yang kedua? Saya. Syarul. Sistem grid. Sistem grid. Okey. Yang ketiga? Balkis. Sistem jejarian. Sistem jejarian. Okey. Jadi jawapan yang diberikan oleh murid semuanya betul lah. Ada sistem hujung mati, sistem grid dan sistem jejarian. Okey, kejap. Abifan nak tanya. Kalau untuk rumah kondominium, sistem apa? Sistem jejarian. Oh, okey, fokus. Nampak tu fokus. Tahniah Abifan ucapkan. Saja nak tanya kan, mana tahu mengantuk ke apa. Okey, kita lihat pula soalan yang berikutnya. Okey, soalan contoh 9 bahagian A. Nyatakan 3 punca kehilangan air bukan hasil. Okey, yang pertama ialah kehilangan secara fizikal.
Okey, terima kasih. Yang kedua. Siapa nak jawab pula yang kedua? Saya. Okey. Saya lah. Okey, silakan Anik. Kehilangan komersial. Kehilangan komersial. Okey, yang ketiga. Siapa nak berikan jawapan? Mana ni? Hilang dah ni. Tadi ada semua. Okey, Balkis, silakan. Penggunaan sah yang tidak dibilkan. Penggunaan sah yang tidak dibilkan. Okey, cikgu. Okey, kita lihat. Okey, ketiga-tiga jawapan yang murid berikan tu betul kehilangan fizikal, kehilangan komersial dan penggunaan sah yang tidak dibilkan. Okey, itu dia penjelasan daripada cikgu dan jawapan yang telah diberikan oleh murid-murid. Sangat cemerlang, berikan tepukan untuk diri sendiri dulu. Okey, murid-murid dari Sekolah Menengah Teknik Pahang cukup hebat untuk hari ini, prestasi yang sangat membanggakan. Jadi jom kita berhenti berehat seketika. Jumpa lagi selepas ini di Didik TV KPM. Jangan ke mana-mana. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Masih bersama kami di Sukses SPM 2022. Ifan masih bersama dengan Cikgu Wahidan sini dari Sekolah Menengah Teknik Kuantan Pahang. Okey Cikgu, untuk segmen kali ini katanya Cikgu nak bawakan kita topik berkenaan dengan soalan bahagian B pula. Ya, betul Ifan. Jadi untuk segmen yang ni kita akan lihat contoh soalan bahagian B, soalan esei dan markah dia memang banyaklah. Kalau satu soalan tu 15 markah. 15 markah? 15. Oh, gini kalau salah ni Cikgu kan? Soalan esei. Okey, baik. Kita mulakan Cikgu perbincangan kita. Okey, jadi kita lihat soalan contoh pertama bahagian B. Rajah menunjukkan lokasi tangki simpanan dan tangki perkhidmatan untuk mengagihkan air bagi kawasan perumahan. Jadi kalau lihat kat sini dia bagi tangki simpanan dan tangki perkhidmatan. Lepas tu kalau Ifan perasan ni dia ada tulis nampak ada 100, 110, 120. Nampak dia ada bulatan macam tu kan. Kalau ikutkan dulu waktu geografi ada belajar benda ni. Ada, saya ingat lupa sebenarnya. Cuba kita tanya pelajar kita. Siapa tahu dia apa maksud 100 apa maksud dia tu? Siapa nak jawab? Saya. Silakan Syarul. Apa maksud nombor-nombor tu? Garisan kontur. Garisan kontur. Betul. Okey, jadi bila kita lihat garisan kontur ni, semakin besar nilai garisan kontur ni, maksud dia kawasan tu berada di atas bukit lah. Atas bukit. Maksud dia kalau 120 dengan 100. Maksud dia 120 ni, maksud dia tangki perkhidmatan berada di atas bukit lah. Yang tangki simpanan duduk kat bawah kan. Jadi ni gambar perumahan lah. Okey, soalannya cadangkan kaedah agihan air yang sesuai dan huraikan kaedah yang anda cadangkan itu. Jadi sebenarnya soalan ni ada A dan B. Kita ambil yang A je lah, 7 markah. Jadi ini adalah soalan SPM tahun 2007, kertas 2. Kalau dulu kita panggil kertas 2 lah. Tapi sekarang ni kurikulum baru kita panggil bahagian B. Bahagian B. Okey, yang ni kita minta murid-murid untuk jawab lah. Cuba jawab seorang je ke ataupun mereka berempat akan jawab soalan ni Cikgu? Dia macam dibagi-bagi juga lah sebab lah, okay. ada 7 markah kan. 7 markah banyak tu. 7 markah 7 isi kan. Baik, jadi siapa nak mula buat cadangan untuk kaedah agihan air ni? Silakan. Saya dulu. Okey, Nadila. Okey, kaedah di atas ni ialah kaedah agihan air secara pam dan takungan. Sebahagian air akan dipam ke kawasan agihan dan sebahagian lagi akan pergi ke tangki perkhidmatan. Okey, faham. Baik, itu penjelasan yang permulaannya Cikgu. Okey, betul. Seterusnya siapa nak sambung? Saya. Anik, silakan. Semasa waktu permintaan tinggi, waktu siang, kawasan agihan akan mendapat air dari tangki pengimbangan dan tangki perkhidmatan. Okey, baik. Semasa waktu permintaan rendah, waktu malam, pam tidak akan berfungsi sebab kawasan agihan mendapat air dari tangki perkhidmatan. Okey, itu penjelasan dari segi waktu Cikgu Ya, permintaan betul. tinggi dan rendah. Seterusnya siapa nak sambung? Balki, silakan. Kalau time tak ada elektrik, kawasan agihan tu mendapat air dari tangki perkhidmatan secara graviti. Seterusnya, kaedah ini menjimatkan sebab dia tak payah gunakan pam. Baik, dah selesai ke jawapan untuk soalan pertama murid-murid? Okey, jadi sekarang ni selesai. kita lihat jawapan.
Okey, jadi kaedah agihan ni memang kita akan guna secara kaedah agihan secara pam dan takungan lah. Okey, maksud dia kita kena terangkan sebab dia kata cadangkan kaedah tu dan kena terangkan proses dia kan. Jadi pelajar murid-murid akan terangkan sebahagian air akan dipam ke kawasan agihan dan sebahagian lagi akan dipam ke tangki perkhidmatan. Lepas tu semasa waktu permintaan tinggi atau siang, kawasan agihan akan mendapat air daripada dua, iaitu tangki pengimbang dan daripada tangki perkhidmatan. Semasa waktu permintaan rendah, waktu malam, pam tidak berfungsi kerana kawasan agihan mendapat air daripada tangki perkhidmatan. Sekiranya tiada elektrik, pam memang tak boleh berfungsi kan. Tapi kawasan agihan tetap mendapat air daripada tangki perkhidmatan secara graviti. Kaedah yang menjimatkan kerana pam tidak berfungsi setiap masa. Jadi inilah rajah dia kalau kita lihat kat sini. Macam mana air daripada tangki simpanan sampai dekat pam. Dekat pam ni kalau waktu puncak dia akan agihkan air kepada pengguna dan dia akan agihkan air, sebahagian air akan diagih kepada pengguna dan sebahagian ke tangki perkhidmatan. Tetapi waktu puncak, waktu siang, kawasan pengguna ni akan dapat dua sumber lah daripada pam dan daripada tangki perkhidmatan. Okey, seterusnya soalan contoh 2 bahagian B. Rajah menunjukkan sistem perpaipan yang digunakan di sebuah kawasan perumahan. Sistem perpaipan itu menyebabkan sering berlaku gangguan bekalan air dan air tidak bersih kepada pengguna. Jadi kalau kita lihat dekat sini, kawasan perumahan ini sebenarnya ini adalah kawasan rumah yang tersusun. Tetapi kalau kita lihat dia tak guna sistem grid. Dia guna sistem hujung mati. Itu sebab berlaku masalah pada sistem ni kan. Jadi soalan A, terangkan punca-punca masalah yang berlaku daripada sistem perpaipan itu. Maksud dia tidak menggunakan sistem yang sepatutnya. Jadi kita minta murid-murid untuk cuba jawab soalan ini. Baik, terangkan punca-punca masalah yang berlaku dari sistem perpaipan itu, iaitu sistem hujung mati. Okey, silakan. Saya. Silakan, Syah. Semua hujung pipe tidak bersambung menyebabkan enapan di hujung pipe dan akan berlaku pencemaran pada air. Okey, betul. Seterusnya. Saya. Air ni, sistem ni dia menggunakan satu arah saja. Jadi kalau ada kerosakan atau penyelenggaraan, orang seterusnya, pengguna yang seterusnya tak dapat air. Okey, akan terputuslah maksudnya kan? Betul. Baik, okey. Yang seterusnya ada lagi yang kongsikan jawapan berikutnya? Saya. Ani. Selain itu, tekanan air tidak sekata. Pengguna yang duduk jauh dari pipe utama akan dapat tekanan yang rendah. Okey. Tekanan air adalah tidak sekata. Okey. Jadi kita lihat jawapan yang murid-murid berikan tadi. Yang pertama, kita akan terangkan pasal kenapa tak dapat bekalan air bersih kerana perumahan itu menggunakan sistem yang tak sepatutnya, iaitu sistem hujung mati kan. Jadi bagi penerangan tentang sistem hujung mati, yang pertama, semua hujung pipe tidak bersambung menyebabkan enapan di hujung pipe dan berlaku pencemaran pada air. Air hanya mengalir satu arah sahaja menyebabkan apabila berlaku kerosakan atau penyelenggaraan pipe, bekalan air akan terputus bagi pengguna yang berada selepas kawasan penyelenggaraan tersebut. Dan ketiga, tekanan air pipe adalah tidak sekata. Pengguna yang berada jauh daripada pipe utama akan mendapat tekanan yang rendah. Jadi seterusnya kita pergi kepada soalan ketiga. Okay, mungkin soalan terakhir juga cikgu untuk segmen kali ini, silakan. Soalan contoh 3 bahagian B. Rajah menunjukkan sebahagian kawasan perumahan yang menggunakan kaedah agihan air secara pam dan takungan. Jadi soalannya, nyatakan 6 alasan penggunaan kaedah pam dan takungan untuk mengagihkan air ke kawasan perumahan itu. Baik, saya pun nak mulakan perbincangan kepada soalan ini. Silakan. Okey, saya mula dulu ya. Silakan. Okey, yang pertama iaitu sewaktu waktu permintaan air yang tinggi iaitu waktu siang, kawasan agihan air ini dia akan dapat air daripada tangki pengimbang dan tangki perkhidmatan. Okey, dari dua tangki Baik, seterusnya. Saya. Seterusnya, kaedah ini jimat sebab pam ini tidak berfungsi setiap masa. Okey, boleh terima. Yang ketiga. Saya. Silakan. Kalau tak ada elektrik, kawasan agihan akan mendapat air dari tangki perkhidmatan secara graviti. Okey, dari atas ke bawah. Kita lihat juga jawapannya. Okey, jadi kita lihat jawapan yang ni adalah sistem kaedah agihan air secara pam dan takungan. Semasa waktu permintaan tinggi atau siang, kawasan agihan akan mendapat air daripada tangki pengimbang dan tangki perkhidmatan. Itu kira kelebihan dia lah.
Sebab waktu siang dia akan dapat daripada 2 sumber air lah. Yang kedua, kaedah menjimatkan kerana pam tidak berfungsi setiap masa. Jadi pam tidak berfungsi pada waktu malam lah. Dan yang terakhir, sekiranya tiada elektrik, kawasan agihan tetap mendapat air daripada tangki perkhidmatan secara graviti. Okey, selesai sudah perbincangan kita untuk topik pada hari ini berkenaan dengan sistem bekalan air bersih. Cikgu, kita buat sedikit rumusan, silakan. Okey, jadi kalau kita lihat dalam tajuk sistem bekalan air bersih ni, sebenarnya pelajar murid akan perlu mengingati soalan-soalan dalam bahagian A lah. Tapi untuk soalan bahagian B, kita boleh lihat kat situ ada 3 yang utama dalam bahagian B yang perlu diberi penekanan, iaitu yang pertama proses rawatan air yang ada 9 proses tadi. Yang kedua kaedah agihan air dan yang ketiga adalah sistem perpaipan. Baik. Itu dia perkongsian daripada Cikgu Wahidan selaku guru dari Sekolah Menengah Teknik Kuantan Pahang, dan berikan tepukan kepada diri sendiri, kepada murid cikgu. Cukup hebat, cukup kata bertenaga hari ini bersama kita. Jadi Abang Irfan harapkan anda semua cemerlang dalam peperiksaan SPM yang akan datang. InsyaAllah kalau ada kita berjumpa lagi dengan itu. Assalamualaikum, salam sejahtera, Didik TV KPM.